bila malam tu terjadinya rasukan yang memang subhanallah. Tapi sebelum saya terima balik budak tu, bila kami buat pagar tu, budak tu dah meracau. Dia tenang sikit. Masa dia dengar kata kami dapat panggilan daripada Darul Syifa, dia balik. Seminggu lepas tu mak dia datang balik semula merayu untuk terima anak dia. Allahumma salli ala Mustafa. Okay, alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi bihubbil nabi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur ala kulli hal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kami untuk hadir pada malam ni di satu madrasah di KL, yang mana pelajar dan para asatizahnya kena gangguan lah. Jadi untuk makluman dah semua, mereka ni pun rasanya dah lama nak suruh saya datang. Betul tak? Minta bagi mic kat Ustaz. Jadi sebelum kita nak start untuk part 1 ni, insyaAllah, di mana saya akan cerita macam mana berlaku gangguan di sini. Kamu akan ambil baik-baik, faham baik-baik apa yang berlaku di sini. Lepas tu yang kedua, kita akan live di Peace Tok Singa lah. Yang mana masa Peace Tok Singa ni kita akan buat rawatan terus lah. Ni panggil diagnose lah. Kita perlu tanya. Nak, boleh tengok kamera tak? Macam mana? Boleh tunjuk gambar? Boleh. Boleh, tak ada salah Tapi yang tahu Segan, ni rumah saya lah. Tak, nak kena bercakap, nak tanya soalan. Apa? Tanya Ustaz Hamzah. Ya? Boleh. Tak apa, masuk kamera? Boleh. Tak boleh, dia segan. Tak payah. Boleh. Cakap suara je. Suara saja. Okey. Kita akan tanya ni, ustaz ni suami dia. Ni dia punya isteri dia yang kena gangguan juga, yang mana antara guru pengajar kat sini. Jadi tanpa lengahkan masa lagi, kita nak bongkar tempat ni. Sebenarnya program ni selalu malam-malam kita buat, cuma kita jarang buat live lah sebab letih nak melayan telefon lagi, nak melayan pesakit lagi, betul tak? Jadi malam ni saya akan live kan, sebab kita nak tunjuk benda yang sangat misteri kat sini, kerana ramai yang kena sakit ni, bukan seorang dua. Jadi Ustazah boleh cerita sikit tak macam mana bermulanya gangguan kat sini masa Ustaz start mengajar kat sini? Bismillah, mic dekat sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mengenai gangguan di sini, bila mana saya mengubah fikiran saya, niat saya untuk tidak lagi bersama dengan orang lain dalam menguruskan madrasah, saya mengambil kira untuk saya bergerak sendiri. Dan saya mula bergerak di rumah saya waktu PKP tu. Baik. Bila madrasah kami ada masalah di situ, saya mengambil pandangan daripada mudir saya dulu, guru saya Maulana Hamzah, untuk saya bergerak sendiri. Jadi di situ gangguan tu bermula bila mana saya mendapat pelajar yang keluarga dia mempunyai pendamping. Mana pelajar-pelajar tu ada saka lebih kurang. Ya. Lepas tu? Di situ memang subhanallah. Pada awal gangguan tu memang ada pelajar yang bermimpi ada 3 lembaga besar yang hitam dekat depan pagar madrasah. Dekat? Depan pagar madrasah. Depan pagar ni? Bukan depan ni, depan sana saya rasa. Sebab rumah saya ni yang teruk. Duduk dekat luar lembaga? Ya. Tak berani masuk lembaga tu. Lepas tu di situ mulalah pelajar-pelajar diganggu. Ada yang nampak roh-roh yang datang, termasuk perempuan yang mati kena bunuh. Kat sini? Yang saka, roh-roh yang... Ya? Rumah belakang. Rumah asal kami. Memang pernah ada orang meninggal situ?
Wallahu alam. Tapi diberitahu macam tu lah. Pernah ada? Pernah ada. Dan memang pelajar-pelajar nampak budak perempuan yang pakai seluar pendek yang ada rantai, yang mana dalam rantai dia tu ada macam apa, benda yang tersimpan. Ada macam buhul mungkin. Rasa meh dekat sikit lah. Ustaz jadi slow sikit meh. Ustaz dekat sikit. Duduk atas kapet ni ha. Kapet biru ni ada orang sponsor. Ni kot. Okey ah. Dan dalam masa yang sama saya sebenarnya tak tahu pun yang saya selama ni saya kena sihir. Allah. Sehingga satu masa saya mendapat pelajar daripada Batang Kali. Waktu tu Allah bagi izin untuk dia bereaksi ketika mana kami buat pagar. Buat apa? Pagar. Pagar tu apa? Seperti mana yang Ustaz ajar tu. Buat ni lah. Air limau tu. Masa buat niat tu, pagar. Masa tu sebab sebelum tu ada dah simptom-simptom pelajar yang kena. Jadi bila yang awal-awal tu kita baca mazil, daun bidara, percik-percik, budak tu mandi dah hilang dah gangguan dia, dah tak ada apa. Tapi bila kali ni dia macam lagi berat. Dan waktu saya menerima pelajar yang menerima pendamping tu, budak tu dia ada masalah dalam kelas. Dia taklah fokus dengan hafalan dia, dia tak boleh fokus dengan bacaan dia. Dan dia sentiasa berkeadaan pelik. Contohnya dia akan belik muka dia. Belik? Dia akan belik muka dia. Mana dia ambil cermin, dia akan tengok muka dia. Dia belik kat mana jerawat dia. Dia belik kaki tangan dia. Terlalu kerap. Dan kita tengok dia agak pelik. Duduk dalam tandas lama. Kadang-kadang dia cakap dia berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tu. Oh, dia bercakap? Dia cakap. Dia lukis tak? Dia memang pandai melukis. Lukis lah? Sangat cantik lukisan dia. Atau dia lukis jin tu? Mungkin. Jadi waktu tu bila kita tengok pelajar kita ada gangguan, kita bagi amalan yang macam biasa kita dapat daripada kata ustaz-ustaz, amalan yang kata ruqyah syariah, manzil dan sebagainya. Malam tu masa kelas pagi pukul 5 tu saya balik, saya kena serang. Allah. Waktu tu saya dah dengar bisikan. Kenapa? Boleh dengar lah. Dia kata kenapa kamu ajar bagi amalan dekat dia. Saya kata saya sayang dia sebab dia pelajar saya. Dia kata awak nak kena ke? Dia cucuk saya punya perut ni. Dia cucuk dengan senjata dia. Memang tajam sangat. Waktu tu selang beberapa hari suami saya dia dapat panggilan daripada Syekh daripada Sudan beritahu tolong baca ayat-ayat Quran ni pada minyak ayat Habatus Sauda dan sapu seluruh badan, isteri kamu sedang kena serang. Dan masa yang sama saya dapat panggilan juga daripada seorang perempuan yang memang saya tak kenal dia tu siapa, tetapi dia dapat rasa apa yang berlaku dan dia minta waktu pelajar saya kena rasuk, ustazah tolong baca bismillah, tolong baca kata yang antara benda yang diminta tu baca bismillah lah supaya datang kekuatan. Waktu pelajar kena rasuk tu diminta baca bismillah 1000 kali. Dan dia berkata jangan terima pelajar-pelajar sekian, dia ni ada saka, dia ni ada pendamping, dia akan merosakkan madrasah. Dia beritahu macam tu. Betul tu. Macam mana ustazah boleh tergerak nak join kelas rawat diri KRD daripada persyaratan itu rasa? Bila ada macam tanda-tanda pelajar makin teruk, ada pelajar yang dah 2-3 orang yang teruk, menyebabkan kami bagi cuti pada dia untuk dia berawat. Dan ada pelajar tu mak ayah dia pergi buat rawatan dan benda tu telah dibunuh. Memang betul-betul mati kan? Jin tu mungkin betul-betul mati sebab ada pelajar yang daripada Batang Kali tu dia datang. Bila kami buat pagar tu dia memang jadi histeria, sehysterianya. Waktu tu memang di luar kawalan kami, dia mengamuk. Dan waktu tu juga perempuan tu telefon juga bagi kekuatan untuk kami baca bismillah sebanyak mungkin untuk bagi kekuatan. Lepas tu memang waktu ni biasanya kami diuji, kami hanya mampu dengan Allah Ta'ala je. Allah Akbar. Pernah yang kali kedua dia kena tu, waktu tu ustaz keluar 40 hari, jiran memang tak ada, anak lelaki memang tak ada yang besar. Pelajar-pelajar datang rumah beritahu dia sakit.
Waktu tu saya dah tumpah darah kat rumah. Itu tiba-tiba dia keluar darah? Ya. Dia tiba-tiba je. Baik. Lepas tu Terus? bila tumpah darah tu, saya bagi, waktu tu saya dah mula beli kasturi syifa. Saya kata, saya tengah tumpah darah, saya tak boleh nak buat apa-apa. Tolong ambil kasturi syifa ni. Okey. Tolong pesan pada kawan-kawan yang boleh solat, tolong sembahyang 2 rakaat. Yang boleh bantu kita sekarang hanya Allah SWT. Kita tak ada apa-apa. Faham, saya faham keadaan tu. Lepas tu, pelajar yang tak boleh solat, tolong selawat, tolong istighfar. Supaya Allah Ta'ala bantu kita. Allah Ta'ala tolong kita. Allah Ta'ala yang selamatkan kita. Kita tak ada apa-apa pun. Usaha kita tak ada apa-apa pun. Apa yang kita buat ni tak ada apa-apa pun. Yang tolong kita hanya Allah. Yang bantu kita hanya Allah. Yang kasihan kat kita hanya Allah. Yang selamatkan kita hanya Allah. Waktu tu dia memang memberontak, merasuk. Dan waktu tu dia cuba serang pelajar yang mana mak ayah dia telah bunuh. Bukan mak ayah dia telah buat rawatan dengan membunuh jin-jin yang ada pada diorang tu. Jadi dia kata, aku ni anak iblis maut dan aku nak bunuh dia. Oh, dia cakap iblis maut? Sebab dah kena bunuh sebelum ni. Okey, sekejap. Yang nampak yang orang kena bunuh semua roh-roh, siapa nampak? Yang batal kali tu lah? Ya, batal kali lain. Yang batal. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi syifa dan sabun kayu kemuning hitam. Dua ni adalah set basic daripada Pusat Rawatan Aidrus untuk mereka yang nak pakai kasturi syifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ini sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu ataupun menggunakan kasturi syifa di setiap hari kita, nak pergi solat, nak pergi kerja insya-Allah. Dia jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insya-Allah. Kena try lah guna insya-Allah, nanti kamu tahulah. Dan di sabun kayu kemuning hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir insya-Allah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kemuning hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami, sabun kayu kemuning hitam. Okey, kita sambung video ni insya-Allah, tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok balik video ni. Kali tu cerita lain juga. Budak mana boleh nampak belakang? Dulu banyak. Ha? Dulu banyaklah yang nampak. Ramai yang nampak? Ramai yang nampak. Pelajar ramai yang nampak waktu tu. Semua nampak? Memang ramai yang nampak. Tuk dah trauma. Nampak dah? Nampak? Nampak dah? Okey. Tuk pun nampak dah. Dia nampak. Memang budak perempuan yang sama, pakai seluar pendek, pakai rantai. Ada tanya orang memang dia pernah meninggal sini ke? Tak pernah. Yang tu kami dapat tahu bila mana saya dipanggil. Dipanggil mana? Dipanggil untuk buat rawatan. Kerana saya telah disihir dan hampir mati waktu tu. Saya tak tahu. Siapa yang sihir tak tahu? Tak tahu. Lepas tu, bila malam tu terjadinya rasukan yang memang subhanallah. Tapi sebelum saya terima balik budak tu, bila kami buat pagar tu, budak tu dah meracau. Dia tenang sikit. Masa dia dengar kata kami dapat panggilan daripada Darus Syifa, dia balik. Seminggu lepas tu, mak dia datang balik semula merayu untuk terima anak dia. Dalam masa yang sama, perempuan yang kasyaf tu dia beritahu saya, Ustazah jangan terima budak ni. Nanti Ustazah dengan semua pelajar akan duduk atas pokok. Yang ni bukan biasa-biasa. Yang ni daripada Indonesia, dia kata gitu. Hak yang jenis melompat-lompat atas pokok. Saya pun tak faham. Kita tengok kesungguhan mak ayah dia datang berjam-jam duduk dekat rumah kita untuk terima anak dia masuk balik. Jadi saya terima. Tapi waktu tu budak tu dah perangai pelik sebenarnya. Okey, sebenarnya pelajar-pelajar yang boleh nampak ni sebab mereka bila dia orang baca Quran ni, kalau baca biasa lain, kalau baca untuk hafalan ni dia kira zikir lah. Dia akan buka, ada bukaan. Jadi untuk guru tua dulu, sebelum dia orang nak syahadah semua, mereka diisi dengan ilmu-ilmu Quranian. Ilmu-ilmu makrifat diri semua ni sebelum bersyahadah. Saya pun tapi dia seorang di madrasah ni kata-kata Hafizah perempuan kan, di tahfiz kita Hafizul Hafiz pun memang selalu guna perempuan ni. Sebab memang jin-jin ni kadang-kadang kita kata jin kafir. Kalau jin Islam ni sebenarnya pun dia melawak kesang sikit. Melawak. Nak test. Nak cerita pasal bagi mai. Jin.
Siapa? Pasal jin Islam pada hari yang saya jumpa ustaz tu, Ingat Capri ni. yang hari Jumaat tu kan. Jadi seorang pelajar kita ni dia boleh serap juga. Dia Serap macam apa? penyerap jugalah. Benda tu boleh masuk. Masuk Ramadan. Dia mana? Dia tu duduk kat luar je. Allah. Jadi dia tak ada masalah. Tapi bila banyak orang yang kena pada hari tu, Tiba-tiba jin Islam masuk. tiba-tiba dia masuk. Jin Islam tu masuk dan jin itu bercakap. Apa yang dia cakap? Dia cakap ada video kita. Boleh dengar suara? Boleh Ustaz? Dia apa? Dia pergi nasihat pelajar-pelajar ni. Panjang lah. Jin tu masuk. Jin masuk. Dia beri nasihat lah. Beri nasihat. Pelajar tu dia Allah. penyenyap. Tak. Tak bercakap apa. Jenis senyap. Tapi hari tu dia berceramah macam ustaz. Allah. Sekali ada. Dia ada cerita sendiri. Mungkin Saya disimpan ni disimpan lama. Dia kata saya ni dihantar oleh mak dia untuk belajar sini. Dia kata dia dah jadi hafizah dah. Dia Jin cakap. Jin tu belajar sini ke? Nama dia beritahu nama dia. Nama dia Hafsah binti Maimunah dia kata. Pula. Ada yang Ada. Tapi bila panggil memang dengar dia macam nyawa. Yang last dia yang main Ustazah ni. Jin boleh ajar. Ustaz. Yang last tu apa? Pelajar kata. Bangsa luar ni. Ustazah ni pun jin boleh ajar. Itu memang nombor di mana-mana. Memang jin ada. Budak kata betul dia jin tak jin. Dia kata bila dia dah last dia nak keluar, pelajar tu dia menangis dulu. Lepas tu dia tunduk. Budak rasa macam angin. Rasa angin tu? Rasa angin. Dan video tu ada. Video dia bercakap. Mana tu nampak tu? Kita dah lalui dah. Betul Ustaz Memang ada Tapi dia kata memang dia datang belajar sini. Saya tak tanya, takut dia balik ke cuti ke. Ada tak? Itu saya cakap Ustaz. Saya kata saya nak kena iuran kaya saya kata. Boy dah pucat apa yang mata boy dah merah lah. Sudah. Dia memang pucat. Ada yang pucat dia boleh tu. Memang dia. Okey. Ustazah ni start daripada kecil. Ustazah ni orang mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Asal mana? Saya asal Pahang. Gantuk sama. Nak kata kawan sekampung, saudara. Memang kampung Mak Gilau. Gantuk sama okey lah. Ini adik Maulana Helmi. Janggut yang berkilau. Dialah Mak Kilau. Okey, jadi daripada keluarga ada tak yang kena gangguan juga macam ni? Sebenarnya daripada keluarga saya tak ada. Tak ada? Ada tak pernah mimpi yang menyusu bayi ke? Yang tu ada. Sebab saya Pernah. sebenarnya kalau ikutkan saya susah dapat anak. Pernah mimpi menyusu bayi Pernah mimpi menyusu bayi. Dan juga waktu masa awal-awal kahwin tu memang saya dah ada benda yang tak kena lah. Mimpi Maksudnya, rumah lama tak? rumah lama tak ada. Tapi saya mimpi orang yang sama datang. Okey. Tahu kan apa simptom tu kan? Ya tahu. Apa dia? Sihir pun ada. Tak, Sangka tu pun ada. Tu simptom saka. Yang kuat tu saka. Bila kamu ada saka, mana kamu sekarang ni ada satu pintu lain lagi yang kamu boleh terkena sihir juga, ataupun kamu boleh berinteraksi yang lain. Sebab kamu dah ada panggil apa? Laluan dia. Lubang tu. Orang panggil wadah bahasa Indonesia je kan. Jadi antara penyebab saya nak tahu kenapa Ustazah ni boleh dengar. Boleh tak? Maknanya kamu pun ada laluan dia. Maknanya tu boleh masuk, boleh keluar. Dan kamu boleh dengar dan kamu boleh mudah terkena serangan. Ada orang komen saya cakap sikit. Mana? Ada orang komen kata minta maaf lah, saya perbetulkan sikit bahawasanya Allah jin kalau bercakap 101 ada yang betul ibarat macam tu, tak macam ni. Jin Islam dia macam kita, dia macam ni saya beritahu. Jin ni untuk semua jin sama seperti manusia. Sebab tu lah jin wal insi la ya betul. Dalam surah An-Nas sendiri pun Allah Ta'ala cerita manusia dan jin. Banyak surah-surah ayat-ayat Ustaz lebih mengetahui kan. Jadi manusia dan jin ni sama seperti sama je kehidupan, cuma kita tak nampak mereka dan mereka nampak kita. Ayat tu tak betul tu. Kan? Dia kata sejahat-jahat manusia. Tak betul. Sejahat-jahat apa? Sebaik-baik manusia, sejahat-jahat jin tak betul. Siapa punya ayat tu? Jadi jin ni sama seperti manusia, dia ada teknologi dia ada kehidupan dia. Yang cakap tak betul tu adalah jin-jin yang kafir, yang munafik, yang masuk dalam badan manusia. Contoh orang mencuri. Orang ni saya cerita bab orang, dia masuk mencuri, kita pergi tanya, hang curi ke? Takkan dia mengaku, mesti dia cakap tipu. Sama juga jin bila dia telah melanggar hukum batas daripada
apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, maksud dia masuk dalam badan orang tu, dia telah mungkir janji dan dia telah buat benda yang mungkar, dia tak akan mengaku, dia akan tuduh orang tu. Itu panggil jin yang munafik dan kafir. Tetapi jin Islam sama seperti kita, mereka pun ada mengaji, mereka pun baca Al-Quran, dan mereka pun ada ustaz-ustaz di kalangan mereka. Sama. Dan ada dalam golongan mereka ada yang alim-alim. Jadi sama saja sebenarnya. Itu yang duk cakap mohon ni adalah jin munafik dan jin kafir yang harbi lah. Kafir ni bagi dua, harbi dan zimi. Zimi ni dia tak kacau sebenarnya manusia, tapi yang harbi ni memang dia ganggu sebab digunakan sebagai alat perantaraan untuk berbuat sihir. Jadi saya jelaskan. Jin Islam pun ada kacau manusia kan. Itulah munafik. Itulah jin. Contoh orang kita Islam mengucap syahadu alla Allah wa syahadu alla Allah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah, tapi kita pergi minum arak, kita pergi berzina, samalah. Itulah Islam ni kok, tapi dia membuat kemungkaran. Itulah orang munafik. Maknanya perangai dia tu lain. Perangai dia tu. Jadi jangan kata semua jin cakap tak betul. Ada jin Islam memang dia nak menzahirkan percakapan, dia masuk dalam dok. Tapi sebab saya mengaji pondok, saya tahu. Kadang-kadang dia masuk tu memang jin Islam, memang dia cakap benar. Kadang-kadang dia habaq kita ni, tolong pergi tang situ barang, memang kita pergi ambil, memang ada. Kita tak boleh nak katakan jin ni semua tak betul. Tahu. Kalau jin pula kata manusia ni semua tak betul, mesti kita marah. Itu juga perasaan jin. Jin adalah makhluk Allah SWT juga. Jadi jin undi juga. Mungkin ada pelihara awak. Takut ada undi jatuh ni. Tak tahu. InsyaAllah. Tuan tanya juga lagi keluar soalan. Dan jin untuk tuan-tuan, jin juga terbagi beberapa golongan-golongan. Mereka juga ada berbagai-bagai kaum. Ada cerita jin Nusaybin ni antara jin yang paling kuat, jin Ifrit, nama-nama jin bangsa-bangsa mereka. Seperti kita ada Melayu, ada India, Mamak lah, Jawa, itulah sama jin. Cuma dia nama dia agak berbeza sikit. Jin ada jin yang pandai orang Arab, betul? Memang ada. Orang tu yang tak ada bahasa Arab, yang pensyarah, yang merawat pakar psikologi. Jin tu datang, dia pergi umrah. Dia tak tahu, sampai sana dia cakap Arab. Dia pula jadi mutawif. Dia dah pening dia. Maknanya jin yang jenis syekh, tak syekh, dia boleh cakap Arab. Mana kat sini walaupun kerasukan, kita tak boleh bukan kita, sebab kita tak tahu jin tu apa kan. Bila dia cakap, kalau dia cakap tu sama dengan Quran dan hadis, ikutlah. Kalau dia cakap tu mengarut, kita dengar boleh, percaya tak payahlah kan. Dengar boleh. Nak bercakap macam mana, nak tutup telinga tak boleh dah. Dengar boleh, percaya janganlah. InsyaAllah. Tapi kalau yang baik-baik tu tepat dengan Quran dan hadis, dengar bukan sebab jin, sebab Quran dan hadis. Right. Jadi kita terus kepada sesi rawatan sekejap lagi. Ada dua keluarga ni, dua ustaz kat sini. Untuk sesi rawatan ni, saya rasanya kita akan cek sekejap lagi. Ustazah ni pun ada saka juga. Dan yang lain pun insyaAllah kita akan cek. Mungkin ada yang kerasukan sekejap lagi. Untuk yang sesi live yang kedua, kita akan live di page Tok Singa lah. Saya nak minum air dulu sekejap untuk kita Tok Singa akan live. Boleh tak? Kita akan live di Tok Singa page. Dan jangan lupa untuk follow part 2 di sana nanti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.